العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ارزقنا علما. أما بعد. Minggu lepas kita sampai ayat yang ke-5. Baik, kita sambung balik ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan untuk kamu pada binatang ternakan itu ada keindahan, kecantikan ketika dibawa ia kembali ke kandangnya atau ketika kamu melepaskan ia ke tempat gembalaan. Wa tahmilu asqalakum, binatang-binatang itu dapat membawa barangan-barangan kamu yang berat, bebanan barang yang berat ke satu tempat atau ke sebuah negeri yang kamu tidak mampu untuk sampai kecuali dengan penuh kepenatan, keletihan. Mana tempat yang sangat jauh. Inna rabbakum laraufur rahim, sesungguhnya Tuhan kamu Maha mengasihani lagi Maha penyayang. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, di antara nikmat al-an'am, binatang-binatang ternakan. Di antara binatang ternakan, lembu, kambing, termasuklah unta. Dalam Quran ada satu surah yang dinamakan surah Al-An'am. Surah Al-An'am yang disebut thamaniyata azwaj. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullah. Daripada binatang ternakan itu ada yang dapat digunakan untuk sebagai hamulah, sebagai pembawa, sebagai kenderaan untuk bawa kamu dan bawa barangan-barangan kamu, dan juga sebagai apa sahaja kegunaan yang lain dalam bentuk perhiasan, dalam bentuk yang kita dapat ambil manfaat daripadanya. Samaniyata azwaj, ada 8 kategori yang disebut pada Al-An'am. Minal ma'zi ithnain wa minal dha'ni ithnain, sama ada daripada jenis kambing biri-biri, ataupun disebut juga wa minal ibni ithnain, sambungannya daripada unta. Itu boleh rujuk dalam surah Al-An'am. Tapi manfaatnya di sini disebut pertamanya jamalun. Manusia sukakan kepada jamalun, keindahan, kecantikan, dan rupa-rupanya keindahan itu ada pada binatang yang dipelihara ketika dia dibawa kembali oleh kamu ke tempat peliharaan, atau ketika kamu melepaskan ia, bebaskan ia ke tempat gembalaan untuk dia makan makanannya. Kegunaan yang lebih penting pada zaman dahulu, binatang sebagai ar-rukub, sebagai kenderaan yang boleh membawa barangan-barangan yang berat ke suatu tempat yang jauh. Zaman di mana kereta, lori, kenderaan yang besar belum ada, manusia bergantung kepada al-an'am, binatang ternakan. Terutamanya yang banyak digunakan adalah himar. Kalau orang dekat-dekat biasa orang dulu guna himar ataupun guna keldai. Untuk yang jauh biasanya guna unta. Untuk kegunaan lebih cepat ataupun untuk peperangan biasanya digunakan khail, kuda. Dia membawa barangan kamu ila balad, ke satu negeri yang kamu tidak mampu untuk sampai, melainkan bisyikil anfus, dengan penuh kepayahan, dengan penuh kesusahan. Termasuklah membawa barangan kamu atas urusan tijarah, perniagaan, ataupun urusan ibadat, seperti orang yang mahu ke Mekah menunaikan haji, umrah, maka dia terpaksa membawa barangan untuk keperluan sepanjang perjalanan pergi dan balik. Itu cerita zaman dahulu. Dia tak sama dengan kegunaan yang ada zaman sekarang ni, mana lebih banyak guna kenderaan yang moden. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya bagi kamu pada binatang ternakan itu ada
ada ibrah, ada pengajaran yang kamu dapat boleh ambil. Nusqikum, kami beri minum kepada kamu, mimma fi butuniha, dengan apa yang ada dalam perutnya, iaitu al-laban, susu. Walakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun, dan bagi kamu pada binatang itu ada manfaat yang banyak, dan daripadanya lah kamu dapat makan dagingnya. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, dan di atas binatang-binatang itulah, juga di atas kapal-kapal kamu dibawa untuk pergi ke tempat yang jauh. Itu suatu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kerana sifatnya Rauf Rahim. Raufun Rahimun. Baik, kita lihat ayat berikutnya. 3 nama binatang yang disebut secara khusus di sini: al-khail, wal-bighal, wal-hamir. Kuda, bagal dan keldai. Allah Ta'ala ciptakan kuda, wal-bighal, bighal bagal, biasa kita sebut bagal, atau boleh baca juga bighal dalam ayat ini dengan kasrah pada ba, bighal, wal hamir ataupun himar, keldai, yang mana dijadikan ketiga-tiga binatang ini lirukubi wazinati, untuk kenderaan dan untuk perhiasan, dan ada manfaat-manfaat yang lain. Pertama kita lihat kuda. Kuda ni biasa banyak digunakan dalam peperangan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Umar, daripada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah. Kuda itu diikat pada ubun-ubunnya. Nawasiha fi nasiyatiha, kuda diikat pada tali pengikat pada muka dia, pada hidung dia. Sebab kita nak naik kuda, kita nak pacu kuda, kena ada tali untuk tunggang dia tu. Kalau tak ada tali, nak memegang mana, mungkin akan jatuh. Manakala kebaikan yang didapati daripadanya akan membawa pahala sampai hari kiamat. Dalam riwayat lain ditambah al-ajru wal maghnam, dapat pahala dan dapat harta ghanimah, harta rampasan perang yang dirampas dalam peperangan. Disebut kuda al-khail. Satu, kalau kuda yang digunakan dalam peperangan, farasun. Ada juga kuda yang disebut dengan hisan. 3 nama yang berlainan untuk 3 kegunaan. Khail, wal khail, wal bighal, wal hamir. Baik, berhubung dengan kuda, kita lihat satu persatu kuda. Dari sudut hukum apa dia? Memakannya. Hukum memakannya. Pendapat yang mutaakhir kemudian mengharuskan boleh makan kuda, walaupun ada terdapat riwayat daripada Khalid bin Al-Walid, katanya hadis daripada Imam Ahmad dalam Musnad, Abu Daud dalam Sunan, bahawa Nabi SAW melarang pada hari peperangan Khaybar an akli luhumil khail wal bighal wal hamir, daripada memakan daging kuda, bagal dan keldai. Wa kullu dhi nabin minas sibak, dan setiap binatang yang yang bertaring, binatang yang bertaring, au mikhlaq minat tayr, ataupun yang berkuku daripada burung elang yang sifat dia menyambar. Tetapi kata al-Imam al-Qurtubi, as-sahih alladhi yadullu alaihi an-nazar wal khabar jawaz akli luhumil khail. Yang sahih berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh pemerhatian dan khabar daripada riwayat yang lain adalah harus memakan daging kuda. Adapun ayat ini terlalu umum dan hadis yang disebut itu bukanlah hujah. Terdapat hujah padanya yang bersifat lazim, tetap. Maknanya ada lagi nas-nas yang lain perlu diambil kira untuk dibuat kepastian hukum. Kegunaan yang paling ketara, kuda ni bukan disudut makan, tapi disudut sebagai ar-rukub, sebagai kenderaan, khususnya dalam peperangan. Dalam peperangan, mungkin peperangan zaman sekarang tidak guna kuda, tetapi kepandaian menaiki kuda
Mungkin ada setengah orang dia menubuhkan kelak tunggang kuda atas nama untuk menghidupkan sunnah Nabi. Sebab ada kata zaman Nabi kita pergi naik kuda. Kuda itu sebagai wasilah, alat untuk peperangan. Itu zaman Nabi. Persoalannya, adakah kalau berlaku peperangan sampai sekarang, apabila tentera Islam melawan tentera kafir, penggunaan kuda itu adakah dikira masih relevan, munasabah dengan keperluan sampai sekarang? Tapi nas Quran menyebut begitulah dalam bab peperangan. Dalam ayat surah Al-Anfal, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Ribatil khail. Dan bersedia, buatlah persiapan dengan kadar yang kamu mampu untuk berdepan dengan musuh. Daripada kuwah, kekuatan. Kekuatan di sini ditafsirkan oleh Nabi dengan maksud ar-ramyu, kepandaian melontar senjata, manah, lontar lembing. Itu kekuatan. Begitu juga wa mir ribatil khail, ikatan-ikatan yang kukuh pada kuda. Kuda yang diikat dan dipersiapkan untuk pergi berperang bersama dengan ghazin, orang yang pergi berperang. Bahkan sesiapa yang ada bekalan untuk berperang tetapi dia tidak mampu, dia sakit, lalu dia berikan kepada orang lain, maka dia mendapat pahala. Man jahaza ghazian, man ghaza, sesiapa yang berperang ataupun dia menyediakan kelengkapan untuk berperang, termasuklah kuda, apa dia lagi, pedang, maka orang yang menyediakan kelengkapan tadi faqad ghaza, dikira dia juga berperang, walaupun dia tidak pergi berperang dengan sebab dia ada keuzuran, dia sakit sebagainya, dia pergi pada orang lain. Maka orang lain yang pergi dengan menggunakan persiapan dia dapat pahala. Di antara persiapan perang adalah kuda, min ribatil khair, sebab persiapan itu turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum, menimbulkan rasa takut gerun kepada musuh kamu dan musuh Allah. Itu kuda yang digunakan di zaman dahulu. Kalau kita merasakan kita nak guna kuda untuk keperluan itu, mungkin atas kita, tapi perlu kepada latihan. Banyak kita dengar ada orang naik kuda, kali pertama kedua jatuh, patah tekuk atau mati, patah tangan, patah kaki. Perlu kepada kemahiran. Yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita ajar kepada sama ada anak-anak kita ataupun sesiapa itu, ajar as-sibahah, ajar berenang, salah satu kemahiran dalam peperangan. Ajar ar-rimayah, kepandaian memanah. Termasuklah juga kepandaian dalam menunggang kuda, sibak al-khail. Kuda, kenderaan yang digunakan dalam peperangan, dia ada kaitan dengan zaman Nabi SAW. Baik, kita pergi kepada yang kedua, al-bighal. Baghal dikacukan antara kuda dengan keldai. Ia satu binatang yang tidak masyhur tempat kita, tidak. Himar pun serupa juga, tidak banyak digunakan, bahkan tidak diketahui penggunaan secara meluas, kecuali yang diketahui kuda dengan keldai. Keldai hanya beberapa tempat sahaja yang ada. Perkataan bighal tidak disebut dalam Quran setakat saya tahu, kecuali ayat ni, tak ada ayat lain perkataan bighal. Tapi keldai dengan kuda banyak disebut dalam surah Al-Anfal, dalam surah, termasuk surah ini. Yang lebih banyak hamir ataupun himar, keldai. Allah Ta'ala membuat perbandingan tentang keldai dengan satu perbandingan yang sangat negatif. Sangat negatif. Cuma dari sudut boleh makan tak tidak dengan keldai, dia ada dua keldai. Ada al-humur al-ahliyah, ada keldai yang jinak, ada keldai yang disebut keldai yang wahsyiyah, yang liar. Keldai yang liar boleh dimakan, tetapi keldai yang jinak tak boleh dimakan. Rupanya larangan tadi kerana ada kaitan, sebab kegunaan dia lebih kepada untuk ar-rukub, untuk dijadikan kenderaan. Tapi dalam bab
Al-atimah, bab makan dan makanan. Satu ketika Nabi SAW dalam ihram dan dihadiahkan oleh seorang lelaki daging keldai. Daging keldai bukan daging keldai ahliyah yang jinak, yang wahsyiyah, yang liar ataupun yang bebas. Lalu dia mengatakan, aku tidak boleh menerimanya. Bukan tidak menerima kerana aku tidak mahu memakannya. Ada seseorang beri daging keldai yang telah dimasak, sebab kerana inni muhrim, kerana aku sedang berihram. Sebab orang itu telah mengambil keldai yang dia buru, bukan dia bawa sendiri. Keldai yang ditangkap hasil buruan ni. Yang dia di mana yang hidup mungkin tidak ada tuan, pemilik. Contoh-contoh yang negatif seperti suara yang buruk. Dalam suratul Luqman, apabila Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, waqsid fi mashyika waghdud min sautik, hendaklah kamu sederhana ketika berjalan, rendahkanlah suara kamu. Inna ankaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keldai. Idza sami'tum nahiqal himar, dalam hadis sebut, apabila kamu mendengar lolongan ataupun laungan suara keldai, maka berlindunglah dengan Allah, kerana fa innahu ra'a syaitanan, kerana keldai itu melihat syaitan. Tapi tempat kita tak berlaku kita mendengar suara keldai, sebab keldai itu tak ada. Donkey itu tak ada, himar, hamir itu tak ada. Allah Ta'ala menggambarkan orang yang tidak mahu dengar tazkirah seperti keldai yang lari daripada singa. Fama lahum 'anit tazkirati mu'ridin, apa pasal mereka ni berpaling daripada tazkirah? Orang sampaikan nasihat-nasihat agama, mereka tak mahu dengar. Ka'annahum humurun, dengan bentuk jamak, seperti seakan-akan mereka itu seperti keldai. Keldai yang mustamfirah, yang lari bertefiaran. Lari daripada apa? Farrat min qaswarah, lari daripada singa yang ganas. Salah satu nama singa selain daripada asad ialah qaswarah. Keldai yang lari daripada singa, inilah bandingnya orang yang tidak mahu mendengar tazkirah. Tidak mahu mendengar tazkirah. Satu perbandingan yang sangat buruk, sebab dia anggap keldai ni binatang yang hayawan yang balid, yang bodoh, yang ahmak, binatang yang sangat bodoh. Ataupun perumpamaan yang buruk juga dalam surah Al-Jumu'ah untuk ahlul kitab. Mathalul ladzina hamilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas menanggung kewajipan melaksanakan hukum dalam Taurat, dibebankan kepada dia untuk dilaksanakan at-Taurah. Thumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak membawanya, tidak laksanakan hukum. Bandingannya seumpama himar yang membawa asfara, lembaran-lembaran buku, bawa saja. Kalau kepada himar baca, dia tak erti baca, dia bawa saja. Dia hanya bawa sahaja buku tu, tapi kalau diberikan kepada dia untuk baca, sampai bila pun dia tak boleh baca. Itu perbandingan yang sangat buruk untuk ahlul kitab yang tahu isi kitab tapi dia tidak amalkan. Semalam yahmiluha, kemudian mereka tidak menanggung amanah, yakni tidak melaksanakan kewajipan yang ada dalam Taurat. Perbandingannya seperti himar. Dalam kalangan orang-orang Arab yang biasa, kalau orang kampung yang bahasa dia kasar, bahasa kasar, kalau dia cakap, dia marah pada anak, ya himar, dia kata himar pada anak dia, hai keldai, pada bukan orang lain yang anak dia. Kalau anak tu dia katakan himar, makna mak pak pun himar juga. Jadi bahasa yang kasar dengan maksud wahai yang bodoh lah, wahai yang bodoh. Sebab perkataan hamir, himar adalah suatu binatang yang dijadikan tamsilan untuk sikap yang safahah, sifat kebodohan, ataupun sifat yang
kekurangan. Maka ketiga-tiga binatang ini adalah disediakan untuk kamu litarkabuha, untuk kamu tunggangnya, untuk kamu naikinya, dan juga sebagai perhiasan bagi kamu. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina, untuk kamu tunggangnya dan juga sebagai perhiasan yang kamu dapat. Apa maksud perhiasan di sini? Kita boleh ambil manfaat daripada binatang itu untuk dijadikan asasan wa zinatan, peralatan-peralatan, kelengkapan hidup yang boleh dijadikan perhiasan. Boleh jadi pada kulit dia, boleh jadi pada apa dia? Kuda tak ada tanduk. Apa dia? Apa-apa yang boleh diambil pada badannya sebagai zina, sebagai perhiasan untuk manusia. Biasanya sama ada pada kulit atau pada bulu. Kalau pada bulu yang dijadikan dif'un, iaitu kita baca dalam ayat sebelumnya, dif'un wa manafi' wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un. Dapat diambil bulu binatang untuk kamu panaskan badan kamu dengan dijadikan pakaian bulu. Dan Allah Ta'ala menciptakan apa yang dia kehendaki. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dia menciptakan apa yang kamu tidak tahu. Berkata Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW melarang kami pada hari berlakunya peperangan Khaybar. Khaybar ini berlaku pada tahun 7 Hijrah. Melarang kami an luhumil humur al-ahliyah, daripada memakan daging keldai yang jinak. Jinak maksud yang kita perah khusus untuk kegunaan harian kita, termasuk dijadikan kenderaan. Wa adhina fi luhumil khayl, dan dia mengizinkan kami memakan daging kuda. Dan dalam riwayat lain juga daripada Jabir, katanya at'amana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar luhumal khayl wa nahana an luhumil humur. Nabi telah memberi kami makan pada hari berlaku peperangan Khaybar dengan daging kuda, dan dia melarang kami daripada memakan daging keldai. Maksud kedai-kedai yang ahliyah, yang jinak. Berdasarkan ayat ni, jumhur ulama mengambil dalil bahawasanya annal khayla, kuda itu kuda, orang pelihara kuda, biasa kita tahu orang pelihara kambing kalau cukup 40 kena bayar zakat seekor. Unta 5 ekor kena zakat, tapi bukan zakat unta, zakat dengan kambing. Untuk kuda, untuk unta, untuk kambing 40, untuk lembu 30. Baik, untuk kuda, tempat kita rasa tak ada orang pelihara kuda banyak. Tempat kita biasa kambing, lembu, unta pun tak ada, kuda pun tak banyak. Tapi kalau orang yang pelihara kuda banyak, mungkin negara lain, orang Islam yang pelihara kuda, adakah dikenakan zakat? Kambing memanglah, tahulah zakat. Lembu pun zakat, unta pun zakat. Macam mana dengan kuda? Macam mana dengan kuda? Jumhur ulama mengatakan berdasarkan ayat ni, bahawasanya pada kuda tu la zakata fiha, tidak ada kewajipan zakat. Tidak ada kewajipan zakat. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala manna alaina bima abahahu minha. Kerana Allah Ta'ala telah memberi suatu kurniaan kepada kita dengan apa yang dia haruskan untuk kita daripada kuda itu. Dan dia telah wa karramna bihi min manafi'iha, telah muliakan kita dengan binatang ini kerana ada manfaat padanya. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan in kanat inathan kullaha aw dzukran wa inathan fa fi kulli faras dinar idza kan saimatan. Sama ada kuda itu kuda betina semuanya ataupun ada kuda jantan, kuda betina, maka setiap kuda yang digunakan untuk perang fi sabilillah maka ada zakat dalam bentuk dinar. Apabila ia saimah, dipelihara dalam bentuk
macam mana? Khusus untuk projek penternakan, boleh jadi untuk dijual lalu dimanfaatkan dengan cara begitu. Dan Allah Ta'ala menciptakan apa yang kamu tidak tahu daripada jenis-jenis binatang yang lain. Wa 'ala Allahi qasdus sabili wa minha ja'ir walau syaa'a lahadakum ajma'in. Dan Allah Ta'ala bahawasanya dialah yang menunjukkan jalan yang lurus, dialah yang menerangkan jalan yang lurus, dan di antara jalan yang dituju itu ada yang jair, ada di antaranya yang menyeleweng, yang tersasar, yang terpesong daripada kebenaran. Padahal kalau dia kendaki, dia boleh memberi hidayah kepada kamu semua. Ayat ini dalam bentuk suatu tahzir, peringatan dengan kewujudan pelbagai jalan-jalan kehidupan yang manusia lalui, bahawasanya ada jalan-jalan yang jair, yang terpesong, yang menyeleweng daripada jalan yang istiqamah, jalan yang betul. Yang jalan yang menyeleweng itu jalan yang membawa kepada kesesatan. Adapun jalan yang istiqamah adalah jalan Islam. Maka jalan yang dimaksudkan di sini bukan jalan yang kita nampak atas tanah ni. Wa 'ala Allahi qasdus sabil. Dan mestilah bagi Allah Ta'ala untuk menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan lurus, jalan istiqamah, jalan Islam. Lianna al-Islam dinut tauhid. Islam adalah agama tauhid dan agama fitrah yang dia redai untuk hamba-hambanya. Yang dimaksudkan jalan bukan jalan atas tanah ni. Jalan di sini adalah jalan untuk kehidupan manusia lalui, membolehkan mereka menuju kepada Allah. Sebagaimana dalam ayat 30 surah Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajah kamu kepada agama yang lurus. Itulah dia fitrat Allah, ciptaan Allah Ta'ala yang dia ciptakan manusia dengan sifat yang sebegini. Tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Dzalikan dinul qayyim, itulah agama yang benar, yang berkualiti. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Perkara yang kita tak tahu, banyak perkara kita tak tahu. Apabila Quran dia mari dengan uslub walakinna aktsaran nas, walakinna aktsaran nas, kebanyakan manusia, biasanya sifat yang disebut selepas itu adalah sifat yang negatif. Perhatilah. Walakinna aktsaran nas, la ada la. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun, walakinna aktsaran nas la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur, kebanyakan manusia ni tidak tahu, kebanyakan manusia ni la yafqahun, tidak mengerti. Mana sifat aksariyah, sifat kebanyakan lebih menjurus kepada yang negatif, bukan positif. Itu kita kena faham. Sifat kebanyakan ini lebih banyak menjurus kepada yang negatif, bukan positif. Hak positif ada tapi tak banyak. Huwallazi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Amat sedikit yang bersyukur. Syukur tu sifat yang positif, baik, tapi tak banyak. Qalilan, sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit daripada hamba-Ku yang bersyukur. Sifat syukur tu sifat yang baik, tetapi tidak ramai, sikit. Tapi jalan hak jenis tak tahu, tak reti, hak sesat banyak. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Dan sesungguhnya syaitan telah menyesatkan satu golongan manusia yang katsira, ramai, bukan golongan manusia yang sikit. Itu kita kena faham tu. Mana dari segi penggunaan ayat, apabila disebut banyak, aksariyah, banyak tu banyak membawa kepada bersifat negatif. Ini suatu peringatan bagi kita bahawasanya tidak semestinya bila ramai tu dianggap molek dan betul. Kalau orang kata tak apalah, kita buat ginilah sebab ada buat sepuluh ramai-ramai buat. Sepuluh ramai-ramai buat. Adakah bila sebut ramai-ramai, hak ramai tu betul? Tak semestinya. Kebenaran dalam agama bukan diukur dari segi sikit atau ramai orang buat ada orang ikut, tak semestinya.
Kita kena faham kebenaran dari agama berdasarkan kepada hujah ilmu yang Nabi ajar, yang dibawa kepada kita Quran dan Sunnah, bukan kepada aktsaran nas, kebanyakan manusia. Wa in tuti aktsara man fil ard, sekiranya kamu mentaati kebanyakan manusia di atas muka bumi. Kamu ini merujuk kepada Nabi lah. Wa in tuti aktsara, sekiranya engkau ya Muhammad mentaati, ikut kemahuan kebanyakan manusia atas muka bumi. Adakah dengan sebab Nabi ikut kehendak kebanyakan manusia akan jadi pertama baik atau pertama buruk? Yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Kalau Nabi ni ikut kebanyakan manusia no, Nabi akan jadi sesat. Merujuk kepada aktsariyah, aghlabiyah, kepada sifat banyak. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak tahu. Ini berhubung dengan sifat agama Islam, jalan yang lurus. Tetapi dalam pada itu kena berhati-hati, ada di antaranya jair, jalan yang yang menyeleweng ataupun yang terpesong, ya, ataupun fihi iwaj, ada kebengkokan, dia belok di kona lah lain. Jalan Islam ni ada jalan yang mustaqim, jalan yang lurus dan betul. Fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. As-siratis sawi mana as-siratil mustaqim. Nanti kamu akan tahu siapakah orang yang berada di atas jalan yang betul, dan siapakah orang yang mendapat petunjuk. Walau syaa, dan kalaulah Allah Ta'ala kehendaki, la hadakum, nescaya dia akan beri hidayah kepada kamu ajma'in, semuanya. Lau bagi satu perkara yang harus bagi Allah, sebab ada kaitan, ada ta'alluq dengan sifat masyiah, sifat iradah ni. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, tetapi Allah Ta'ala tidak menghendaki begitu, seperti dalam ayat walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a, dan kalau Tuhanmu kehendaki, nescaya dia boleh jadikan semua manusia di atas muka bumi ini beriman. Semua manusia beriman. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah, dan kalau Tuhan kamu kehendaki, kalau dia menghendaki begitu, dia boleh jadikan manusia ni satu umat, bukannya berlainan bangsa dan berlainan agama, satu saja. Allah Ta'ala boleh buat. Dan kalau dia kehendaki, nescaya dia akan berhidayah kepada kamu semua. Kita pun tanya, timbul persoalan, kita tanya, kenapa Allah Ta'ala tidak menghendaki supaya semua dapat hidayah? Kalau semua dapat hidayah ke senang? Senang, sebab tidak timbul kesukaran untuk kita bersusah payah untuk menyampaikan dakwah untuk berhidayah. Sebab dakwah ni hidayah juga. Hidayah dalam bentuk hidayah at-tawjih wal irsyad. Dakwah hidayah dalam bentuk memberi panduan, memberi bimbingan. Sahabat ada seseorang itu terima, faham dan boleh amalkan, itu hidayah taufik. Tapi bila seseorang itu sudah tahu, dia sudah boleh fikir, itu hidayah ada. Tapi kalau dia tak boleh ikut, bermakna belum dapat hidayah taufik. Dan kalau Allah Ta'ala kehendaki, nescaya dia boleh beri hidayah. Ada hikmah di sebaliknya yang kita tidak ketahui. Berkata puak Al-Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah berkata, walau syaa, kalau Allah Ta'ala kehendaki, la hadakum jami'an, dia akan memberi hidayah kepada kamu semua, sama ada dengan cara jabaran, dengan cara paksa, dengan cara kasran, dengan cara dengan cara yang bukan dengan cara dakwah, dengan cara paksaan, boleh, Allah Ta'ala boleh buat. Sebab hati manusia berada di bawah kawalan Allah. Tetapi Ahli Sunnah mengatakan Allah Ta'ala memang berkuasa untuk memberi hidayah kepada manusia semua. Cuma yang dimaksudkan dengan ayat ini ialah bahawasanya Allah Ta'ala menjelaskan jalan yang benar dan juga jalan yang menyeleweng, dan dia memberi hidayah kepada kaum yang berhak untuk diberi hidayah. Lalu mereka itu memilih hidayah. Qad ikhtaru, sesungguhnya mereka telah pilih hidayah. Wa adalla qauman, dan Allah Ta'ala menyesatkan satu kaum yang kerana mereka itu ikhtaru, mereka pilih ad-dalalah, kesesatan untuk diri mereka. Al-hidayatu naw'an, hidayah itu ada dua bahagian. Pertama, hidayah dalam bentuk irsyad,
ataupun dalalah, hidayah dalam bentuk beri panduan, beri bimbingan, beri petunjuk, ya. Seperti dalam ayat wa hadainahun najdain, dan kami telah tunjukkan untuk manusia itu dua jalan. Dan yang kedua, hidayah dalam bentuk taufik, ya. Sebagaimana dalam ayat yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina tu tunjukkan kepada kami, hidayahkan kepada kami jalan yang lurus. Maksudnya hidayah taufik. Ini tertakluk kepada kehendak Allah. Tetapi ada kaitan dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita, dengan doa kita, apa yang kita buat supaya kita termasuk dalam kalangan orang yang Allah Ta'ala kehendaki supaya diberi hidayah dua-dua sekali, hidayah irsyad ataupun yang kedua hidayah taufik. Dan sebenarnya setiap hari kita salat, kalau kita salat subuh ada bacaan kunut. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i disunatkan baca kunut, Allahumma hdini fi man hadaita. Ya Allah, berilah hidayah kepada aku sebagaimana pada orang yang telah engkau beri hidayah. Pertama sekali yang kita minta adalah hidayah, minta petunjuk, bukan minta rezeki, apa hidayah tu dulu. Sama juga dalam kepentingan ilmu untuk minda, ia lebih penting berbanding makanan untuk perut. Ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan ayat yang mewajibkan salat, bukan ayat yang mewajibkan puasa, tapi ayat yang menyuruh kita baca. Iqra, bacalah. Menunjukkan kepada kepentingan ilmu mengatasi kepentingan yang lain. Maka begitu juga dalam bab hidayah. Kalau kita tidak bersungguh untuk mencari hidayah, atau kita sengaja berpaling daripadanya, maka kita adalah orang yang sengaja khasiru anfusahum, orang yang telah merugikan diri mereka sendiri, wa ahlihim, termasuk ahli keluarga mereka pada hari kiamat. Allah Ta'ala kalau kehendaki dia boleh beri hidayah, tetapi dia tidak menghendaki begitu kerana ada hikmah balighah. Qul falillahil hujjatul balighah. Bagi Allah Ta'ala ada hujjah yang tertinggi, ada sebab, ada hikmah di sebaliknya. Hikmatun balighah, ada hikmah yang sangat besar yang kita tidak ketahui. Dia memberi kepada kita hidayah, jadi kita yang memilihnya. Kalau kita pilih jalan yang salah, maka kita yang bersalah. Tetapi diberi lagi pilih kepada kita untuk kita sedar, untuk kita sedar. Allah Ta'ala tidak menyegerakan hukuman bagi orang yang bersalah, sebab dia mahu beri peluang orang itu sedar, untuk orang itu sedar. Tapi kalau tak sedar juga tak ada arah lah. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Ya. Apakah sebab-sebab membawa kepada kemunculan adanya golongan yang anti hadis? Sebab yang saya lihat paling utama sekali, ia adalah satu gerakan terancang oleh musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam sendiri, khususnya golongan orientalis. Sebab golongan orientalis sebenarnya mengkaji hadis lebih advance daripada kita. Saya ada 4 naskah kitab yang menghimpunkan. Sebab sebelum ada teknologi komputer ni, dulu kalau nak cari matan hadis dalam mana-mana kutubus sunan, termasuk dalam musnad Sunan Ad-Darimi, dalam musnad Imam Ahmad, payah sebab kitab tu tebal. Maka ada satu kumpulan minal mustasyrikin daripada golongan orientalis telah mengumpulkan dalam 4 buah kitab yang tebal
yang disebut Al-Mu'jam Al-Mufahris li Alfazil Hadis. Suatu mu'jam kamus yang menyusun lafaz-lafaz hadis. Hak buat tu orang kafir belaka. Pelik kita kata. Yang dibuat oleh orientalis, tapi dia ambil manfaat oleh orang Islam. Mu'jam, suatu mu'jam ni kamu yang menghimpunkan permulaan bagi lafaz hadis. Kalau kita buka kamu enggak, huruf A perkataan apa, B apa gitu. Kita cari hadis ni, ada mana hadis ni dalam sunnah sittah ke, dalam muwatta' Imam Malik ke, ada sunnah. Yang jadi persoalan buat benda tu orang kafir. Kita orang beriman pun sekali tak pernah jumpa hadis. Dia lebih tahu pada kita. Dia lebih tahu. Maka sebab dia tahu inilah kekuatan Islam, maka dia mengambil tindakan untuk menimbulkan tashkik, keraguan terhadap hadis itu sendiri. Itu anjuran paling besar. Sebab tu tokoh-tokoh yang anti hadis di Malaysia, termasuk yang heboh 2-3 minggu ni, iaitu Kasim Ahmad, memang dia orang sosialis. Dia mengaku dia mengaji negara barat, dia mengaji tidak ada pendidikan Islam. Cara dia belajar tu menyebabkan dia ragu-ragu dengan agama. Itu punca pertama. Punca yang kedua, orang yang anti hadis sebenarnya orang tidak mengaji agama pun. Kalau dia kata dia mengaji agama, sejauh mana penguasaan dia terhadap Quran tu sendiri. Sebab kalau dia baca Quran, dia faham Quran, dalam Quran tu ada ayat yang menyuruh kita ikut hadis. Dalam ayat ke-7 surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang Rasul berikan kepada kamu, yang Rasul bawakan untuk kamu, ambillah. Tu Rasul ambil. Dan apa yang Rasul larang, hendaklah kamu berhenti. Macam mana kita nak tahu benda yang Rasul suruh, Rasul larang kalau tak ambil hadis? Dalam ayat wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu ya Muhammad az-zikra Al-Quran ini untuk engkau jelaskan kepada manusia. Tugas Nabi menjelaskan Quran. Kalau tak pakai hadis nak faham. Sebab Nabi adalah mufassir, pentafsir terbaik. Soalan kedua, ada orang yang dia tidak belajar disiplin ilmu hadis, dia confuse, keliru hadis yang maudhu', yang palsu yang mana, hadis yang dhaif jiddan, sangat lemah yang mana. Kenapa pula hadis ni sahih, apa syarat-syaratnya, kenapa pula hadis ni hasan. Dan juga manhaj yang digunakan oleh para ulama, ada yang agak tegas, ada ulama yang mutasyaddid, tegas seperti Imam Bukhari, Muslim. Ada ulama yang agak tawassut, pertengahan dari sudut cara menilai perawi hadis. Ada ulama yang tasahul, agak terlalu bermudah-mudah, seperti Al-Hakim dalam Mustadrak, seperti Ibn Hibban dalam sahihnya. Sehingga ulama kemudian mengatakan hadis itu terpaksa dinilai kembali sudut kekuatan sanad, sebab manhajnya longgar. Saya tidak fikir orang yang begitu mudah nak mungkin dia tak faham disiplin ilmu hadis, bukan dia anti hadis, tapi dia kekurangan ilmu tentang manhaj yang sepatut dia ikuti dalam mempelajari ilmu hadis. Sebab kita kena tahu sumbernya, sanadnya sahih ataupun tidak berdasarkan mana-mana ijtihad tokoh ahlul hadis. Apatah lagi kalau ulama berbeza pendapat, maka kita mengambil sikap lebih terbuka. Dia akan ada setengah hadis yang orang ni kata begini, orang ni kata begini, mungkin berdasarkan riwayat yang berlainan. Hadis ini dianggap lemah berdasarkan periwayatan ini sebab ada rawi yang begini. Tapi matan hadis yang sama dalam periwayatan ini pula sahih, sebab semua rawinya adalah thiqah, adalah thiqat, orang boleh dipercayai. Maka yang dhaif itu boleh diakad jadi hasan li ghairihi. Ada satu hadis yang hasan, perawi itu thiqah, cuma sikit dhabitnya, daya ingatannya lemah. Bila ada sokongan daripada riwayat lain, dia boleh naik kepada hasan li dzatihi. Itu kita kena tahu dari segi, kalau kita nak ngaji secara lebih, apa tip kita, hujah kita untuk lawan golongan, sebenarnya tak payah. Tidak payah. Sebab Nabi kata at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Macam mana orang golongan anti hadis nak menilai ketakwaan dia, sebab hadis ni boleh tak sih pakai. Kita kata ada Nabi sebut dalam hadis aku tak percaya, habis. Maka kita kata dalam Quran tu sendiri menyebut ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul, ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasul. Bagaimana mungkin kita mentaati Rasul kalau kita tidak faham apa yang Rasul beritahu, apa yang dia riwayat? Macam mana kita nak taat pada suatu perintah yang kita tak tahu apa itu perintah ni? Allah alam, ada lagi.
Ada soalan tambahan? Kalau sudah ditegakkan hujah kepadanya, dia dah tahu dah, sudah diberi penjelasan, dia pun dah faham dah, tapi dia masih membangkang juga, maka ijma' ulama mengatakan menolak salah satu daripada sumber itu riddah, murtad. Sebab sabit adalah hadis riwayat Imam Malik, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang kedua ini, itu kitab Allah wa sunnat Rasulih. Setahu saya tidak ada seorang tokoh ulama pun yang menolak hadis ini, yang mengatakan bahawa ianya dipersoalkan kesahihannya. Memang hadis itu sahih, kewajiban berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi apabila pegang satu saja, Sunnah tu dia tidak pegang, kita buat bandingnya, kalau burung nak terbang ada 10 sayap, tak akan terbang. Tak akan terbang. Kapal terbang sendiri pun, mana-mana boleh terbang, ada 2 sayap, kalau 11 tak akan terbang. Cara logiknya, kalau seseorang kata ini nak menuju Allah Ta'ala dengan pakai Quran saja, Sunnah dia tidak mahu pakai, maka ini suatu perkara yang tidak mungkin, mustahil. Cuma di sini kalau dia mati macam mana, kalau jelas bahawa dia mati nak kalian engkar kepada Sunnah Nabi, bermakna dia engkar kepada Quran, dalam keadaan dia tahu, dia sedar dan dia sudah faham. Sebab perkara ini sudah menjadi ijma', yang tidak timbul kekhilafan bahawa dia memang perlu diterima. Tidak ada khilaf, memang dia mesti diterima. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta